Okay, hari ni kita imbas kembali dan kita sambung sikit lagi topik kita pada hari ni. Okay, ingat balik laju adalah jarak bahagi dengan masa. Ingat laju sama dengan jarak bahagi masa. Okay, kemudian awak belajar laju seragam dan laju tak seragam. Okay, laju seragam, perubahan jarak dia sama dalam masa yang sama. Okay, laju tak seragam, perubahan jarak tak sama dalam sela masa yang sama. Okay. Laju purata adalah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okay. Pecutan dan nyah pecutan. Ingat pecutan ialah peningkatan. Nyah pecutan adalah pengurangan. Okay, peningkatan laju terhadap masa adalah pecutan. Pengurangan laju terhadap masa dinamakan nyah pecutan. Okay. Okey, contoh 13. Sebuah kereta lumba memecut daripada keadaan pegun. Pegun maksudnya berhenti. Kalau pegun maksudnya laju dia adalah kosong. Okay, dan mencapai kelajuan 120 km per jam dalam masa 6 saat. Okay, so pecutan adalah perubahan laju per masa. Okay, perubahan laju adalah 120 tolakkan dengan kosong. Okay. Perubahan laju 120 km per jam tolak 0 km per jam. Awak dapat 120 km per jam. Okay. Kemudian dalam masa 6 saat. 6 saat. Okay. Kilometer per jam. Okay. 1 jam ada berapa saat? So 1 jam sama dengan 60 minit. Okey, 1 minit 60 saat. So 60 darab 60. Okey. So 1 jam adalah 60 darab 60 saat. Okey, ini akan dapat 0.033 km per saat. Ini masih perubahan laju. Okey, pecutan dia mesti dalam meter per saat ataupun kilometer per saat. Okay. Lepas tu baru bahagikan dengan saat. 0.033 km per saat bahagikan dengan 6 saat. Okay. Awak akan dapat 0.0056 km per saat kuasa 2. Okay. Okay. Kemudian contoh 14. Sebuah motosikal bergerak daripada keadaan pegun. Tengok pegun. Pegun ni kosong. Dan memecut secara seragam sehingga mencapai kelajuan 20 meter per saat dalam 5 saat. Berapakah pecutan motosikal tersebut? Tengok. Pecutan dia adalah perubahan masa. Perubahan jarak bahagi masa. Okey. 20 tolak 0 meter per saat. Okey, disebabkan dia dah dalam meter per saat, kita dah tak payah tukarlah. Terus bahagikan dengan saat. Okey, dapat 4 meter per saat kuasa 2. Okey. Selepas brek ditekan, kelajuan motosikal itu semakin perlahan dengan kadar seragam sehingga berhenti dalam masa 4 saat. Okey. Maksudnya dia semakin berhenti. Berhenti daripada dia pecut tadi 20 meter per saat dia pecut. Okay, kemudian dalam masa 4 saat dia sehingga berhenti. Dia berhenti maksudnya kosong. So perubahan masa dia adalah ini akhir kan, ni akhir, ni awal. Perubahan jarak adalah akhir tolak awal. So, 0 tolak 20 bahagikan dengan 4 saat. So, dia akan dapat negatif. Kalau negatif, maksudnya dia nyah pecutan. Okey.
Okey, ingat unit ukuran pecutan yang biasa digunakan. Okey, unit laju kilometer per jam ataupun meter per saat. Okey, unit masa kalau kilometer per jam, unit masa dia adalah jam. Kalau meter per saat, unit masa dia adalah saat. Kalau unit pecutan, dia akan ada kuasa 2. Kuasa 2 ataupun dia per jam lagi. Ni per saat per lagi saat. Maksudnya kuasa 2 lah. Okey, itu adalah pecutan. Okey. Tukarkan 420 meter per minit. Okey, 420 meter minit per minit per minit per minit kepada kilometer minit per minit. Maksudnya meter ni yang lain sama kan? Minit per minit, ini pun minit per minit. Yang kena tukar adalah meter kepada kilometer. Meter tukar pada kilometer. Macam mana? Meter kepada kilometer. Okey, kilometer kepada meter darab 1000 kan? So, yang ni bahagi 1000. Okey, kilometer kepada meter darab 1000. Kalau meter kepada kilometer bahagi 1000. So 420 bahagi 1000 ni. Bahagi 1000. Awak dah akan dapat 0.42 kilometer per minit. Kuasa 2. Okey. Cuba buka muka surat 45 soalan buku aktiviti 1 awak. Okay. Sebuah kereta bergerak dengan kelajuan. Kelajuan dia adalah 82 km per jam dan memercut dengan kelajuan seragam sehingga mencapai 118 km per jam dalam masa 10 saat. Hitung pecutan. Okey, ingat pecutan adalah perubahan jarak. Okey, cari dulu perubahan, bukan perubahan jarak, perubahan laju. Perubahan laju. Perubahan laju sama dengan daripada 118 km per jam tolakkan dengan 82 km per jam. Okey, awak akan dapat 36 km per jam. Okey, kemudian baru cari pecutan. Pecutan. Okey. Dia nak kilometer per jam. Yang pertama 3 km per jam per minit. Okey. Dia dah bagi perubahan jarak dia adalah 36 km per jam. Okey, dah sama kan? Tak payah tukar. So, dia bagi saat. Saat ni yang kena tukar jadi minit. So, 36 km per jam bahagikan dengan 10 saat. Okey. Disebabkan dia nak minit. Ini minit ni per minit. So 10 saat ni kena tukar jadi minit. Minit. Okey, ingat 1 minit sama dengan 60 saat. So 10 saat berapa minit? Maksudnya 10 bahagikan dengan 60. Okey, 10 bahagi 60. So, dia akan jadi 36 km per jam bahagi 10 bahagi 60. Dia akan jadi minit. So, akan tekan saja kalkulator. Awak akan dapat 216 km per jam per minit. Jawapan dia. Okey, itu A. B. B dia nak meter per jam per saat. Okey.
perubahan laju. Pecutan adalah perubahan laju ni tadi ni. 36 kilometer per jam bahagi 10 saat. Okey. Tengok. Dia nak meter per jam. Meter. So kita ada kilometer. Okey, kilometer tukar pada meter kena darabkan dengan 1000. So tukar tu je lah. 36 darabkan dengan 1000 meter. Dah tukar per jam bahagikan dengan 10 saat. So potong-potong akan dapat 3600 meter per jam per saat. Okey, kalau awak banyak buat latihan, awak akan faham. Okey, next. Saiful yang memandu kereta dengan kelajuan 74 km per jam memacut sehingga kelajuan 106 km per jam dalam masa 4 saat. Hitung pecutan dalam kilometer per jam per saat. Okey. Tengok, pecutan adalah perubahan laju per masa. So perubahan laju dia akhir tolak awal 106 tolak dengan 74 km per jam. Kilometer per jam perkan dengan 4 saat. Okey. Tengok dia nak kilometer per jam per saat. So kita dah ada kilometer per jam per saat. So tak payah nak tukar-tukar. So sama dengan tekan kalkulator, awak akan dapat 8 km per jam per saat. Okey. So dah dapatlah. So pecutan kereta ialah 8. Ini maksudnya pecutan kereta ialah 8 km per jam per saat. Okey, maksudnya positif kat sini. Kereta dia adalah mengalami pecutan dan kelajuan bertambah sebanyak 8 km per jam per setiap saat. Itu tafsir dia. Okey. Dia pecut. Okey. Okey, next. Okey, raja di bawah menunjukkan graf laju masa dalam tempoh 50 saat. Okey, awak tengok daripada keadaan pegun. Okey, saat pertama sampai 10 saat. 10 saat dia bergerak. So laju dia adalah V. Kita tak tahu. Lepas tu dah sampai 10 saat, dia semakin dia punya kelajuan semakin berkurang sampailah saat ke-50 ni dia berhenti. Okey, so soalan dia nak nilai V jika pecutan bagi 10 saat pertama ialah 2.6. Okey, maksudnya pecutan pada 10 saat pertama. Pecutan adalah perubahan laju. Perubahan laju adalah akhir tolak awal ni daripada sini 0 hingga 10. So maksudnya perubahan dia adalah V tolak 0. Perubahan laju. Perkan dengan 10 saat. Samakan dengan 2.6 meter second kuasa 2. So daripada sini cari V. Okey, macam mana cari V? So 10 ni bawa naik atas, dia akan jadi darab. So V tolak 0 sama dengan 2.6 darab 10. Okey, 2.6 darab 10 sama dengan 26 meter squared. Meter squared. Okey, so V sama dengan V adalah 26 meter. 26 meter. Okey. Meter per saat.
Okey. Okey, nyah pecutan lori tersebut. Nyah pecutan maksudnya ni daripada sini sampai sini. Dia berkurang. So pecutan dia ni akhir, ini awal. So akhir dia adalah kosong. Awal dia adalah V. V kita adalah 26 tadi. So nyah pecutan sama dengan kosong tolak 26 bahagikan dengan 50 tolak 10. Okey, kosong tolak ni akan dapat negatif 26/40. Okey, tekan kalkulator, awak akan dapat negatif 0.65 meter per second kuasa 2. So, nyah pecutan dia adalah negatif 0.65 meter kuasa 2. Okey. Alright. Tamat untuk kita punya tajuk laju dan pecutan. So, buat soalan 46 dan 47 dan hantar dalam channel cikgu. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.